ilmu kedokteran ini mari daripada Avicenna. Avicenna tu siapa dia? Avicenna orang putih ni. Nama orang putih kan? Sebenarnya Avicenna tu ialah Ibnu Sina. Termasuk Ibnu yang apa ni nama jadi generasi muda baca pergi belajar universiti, buka-buka kitab Averroes umpamanya. Dia tak baca dah hak lain-lain, dia tak tanya pensyarah dia ke. Maka Averroes tu dirasakan orang putih, maka generasi muda merasakan orang putih paling hebat sekali. Sedangkan orang putih dia mempelopori ilmu-ilmu dunia itu sendiri daripada orang Islam yang hafal Al-Quran, ya, termasuk Al-Khawarizmi. Salana Barat dia kata ilmu matematik kita belajar daripada Al-Khawarizmi, ya, dia punya pelopor dia. Kemudian ilmu geografi daripada Al-Idrisi. Kemudian ilmu pelayaran. Ilmu pelayaran saya tak ingat daripada mana. Jadi nak ceritanya, inilah mana kehebatan zaman dulu. Mereka mempelajari ilmu-ilmu agama, bukan setakat ilmu agama, tetapi mereka mencipta ilmu dunia. Ilmu doktor ni orang panggil ilmu dunia lah ni. Geografi, pelayaran, kemudian matematik, ya, dan sebagainya. Baik, hari ini kita tengok pada mengamalkan ilmu. Dah ada baca, saya ingat dah baca satu hadis tu yang atas, ya? Okay. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, seorang tidak dapat menjadi alim kecuali harus belajar, dan tidak menjadi alim kecuali jika ia mengamalkan ilmunya. yakni seorang tidak dapat disebut alim jika hanya hafal ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi Abu Darda kata orang tu dia tak boleh jadi alim, tak boleh jadi pandai, tak boleh jadi alim, tak boleh jadi pandai kecuali dia kena belajar. Belajar tu ialah maknanya kita boleh pecahkan pembelajaran itu kepada beberapa passion. Formal nak jadi alim betul sehingga dia menguasai ilmu agama. Formal macam mana formal ni ialah kalau nak mudahnya duduk pondok, duduk sekolah agama, belajar sampai universiti, itu formal lah. Informal macam ni mungkin kita dah terlepas satu suasana environment belajar secara formal. Mak ayah hantar sekolah orang putih zaman-zaman dulu dah. Lepas tu ialah kita rasa belajar ilmu orang putih saja, tak apa nak kenal Tuhan. Zuk tak mari. Tuhan tu tak apa nak masuk dalam dada kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita. Duk belajar orang putih, geografi pun tak kait. Belajar sejarah pula, belajar kalau sejarah tu hak luar-luar, Atatürk yang kita agungkan, akhir-akhir ni baru didedahkan Atatürk ni rupanya jahat. Kita belajar dulu baik. Bapa pemodenan Turki, orangnya jauh. Kita belajar dulu memang jauh dengan Tuhan. Sejarah hak jahat tu diajar sebagai sejarah yang baik. Kita pun rasa moden. Dia sebut apa dia? Moden. Islam kuno, jumur. Kita belajar dulu macam tu jadi. Maka timbul satu ketika tahun 70-an, the rising type of Islam, kebangkitan Islam berlaku. Masa tu ulama-ulama, ustaz-ustaz boleh cerita, baru nampak Islam hebat. Sekarang ni dia macam peralihan minda dan juga peralihan perasaan. Daripada perasaan tak ada Tuhan dulu, berasa macam tak ada Tuhan lah, kepada ada Tuhan. Jadi nak perdalamkan perasaan ada Tuhan itulah maka kita belajar hak gini informal macam ni. Hak mana belajar formal tu dia ialah itu rezeki dia lah.
Hak mana tak belajar formal dulu, nak belajar secara formal sekarang tak boleh dah, umur dah turun. Maka alhamdulillah satu kesedaran baru timbul, 70-an 80-an agresif, dengan adanya penerapan nilai-nilai Islam, ya tak? Pergi kepada 90-an penerapan nilai-nilai Islam dalam jabatan kerajaan. Sudah ada mempanggil kebenaran untuk berceramah, berkuliah dan sebagainya, hatta sampai sekarang, ya? Jadi suasana itu menyebabkan berlaku satu kesedaran yang luar biasa. Jadi orang nak pada Islam sekarang, ya? Jadi hak mana tak belajar dulu itu secara formal, dia nak belajar formal tak boleh dah, umur tak apa sesuai. So dia mari dalam kuliah-kuliah, sama ada di pejabat ataupun di masjid yang seperti yang diadakan sekarang ni. Boleh katakan semua masjid ada. Hatta sedang kampung pun, kampung sekarang, dulu 80-an kampung tertinggal. Saya ambil contoh kawasan area saya Jantung. 80-an di masa slow, tapi bila masa 90-an dan tahun 2000 sekarang ni dia macam setiap malam. Dulu tahun 80-an dia seminggu sekali, sebulan sekali kampung. Bandar dah setiap masjid, dan di kampung bandar dia, apa di bandar-bandar ni, area di bandar ni dia dah setiap hari. Tapi kampung masih tertinggal. Sekarang dia kampung sudah bangkit, orang dah nak jadi cerdik balik. Bila ada kuliah ni, mana kira-kira orang jadi cerdik, dia cerdik sekali-kali. Bila dia dengar, contoh tuan-tuan, saya nak cerita tentang kecerdikan. Bila ada kuliah, tuan-tuan cuba perhati satu suasana. Juruteranya jenis-jenis yang jenis hak ni lah, orang panggil profesional ni. Bila dia dengar ada kesedaran agama, dia mula mengalih pandangan mereka, hantar anak mereka kepada sekolah yang agama secara formal. Ini suasana yang berlaku. Dulu hak mengajar orang putih ni, tak jurutera profesional ni, lawyer ke, tak fikir nak hantar anak ke sekolah agama ni. Duk main mikir, aku tak nak anak aku jadi Tok Kobi ke, ustaz ke, benda. Dia tak fikir. Dia tak fikir tu. Dia nak anak aku nak suruh jadi macam, kalau aku lawyer, kalau aku jurutera lah, doktor, aku nak jadi macam anak aku tu. Sekarang tak, aku nak anak aku jadi apa dia, hafal Quran dan dia jadi macam dia macam tu, satu suasana. Dan ini memang saya tengok maknanya macam Kuala Lumpur ni. Kalaulah Kuala Lumpur ini Selangor sendiri menyediakan banyak pengajian agama yang berasaskan agama ni, macam di Kelantan, sehingga boleh jadi ramai lah budak-budak akan dihantar ke situ. Ini Selangor ni pun baru nak start di Sabak Berenam. Saya pergi tempat tu, di Sabak Berenam, satu ma'had dipanggil College Tahfiz Sains Tahfiz kau boleh gitulah, dan baru diumumkan oleh Esko yang baru, Esko Agama Sohibul Mahin, baru diumumkan bahawa kita akan buat seluruh daerah tahfiz ataupun College Tahfiz Sains untuk menyediakan tempat bagi ibu bapa yang berasa nak suruh anak dia jadi soleh tapi profesional, soleh dan profesional. Jadi itu dia. Dan di wilayah persekutuan pun sudah ada, iaitu sekolah menengah agama wilayah persekutuan di Cerah, sudah ada maknanya yang jenis belajar agama tapi belajar yang akademik juga. Cuma yang tahfiz tu belum ada lagi rasanya. Adalah yang swasta, yang ada kerajaan tu tak ada, Jawi ke apa, sehingga tak ada, rasa-rasanya tak ada. Kalau ada pun di sekolah agama wilayah tu je. Jadi itu dia punya perkembangan, perubahan dari sudut pendidikan agama lah, saya tengok macam yang saya anak apa tu yang saya kata nak pergi Cape Town tu, sepatutnya pergi 25 tapi di postpone 10 bulan, seminggu lagi. 4 orang yang nak pergi tu semua anak jurutera belaka. Anak saya 3, anak saudara saya seorang. Anak saudara saya tu, ayah dia tu, adik saya tu ustaz lah. 4 orang yang lain tu anak jurutera belaka. Itu orang tak pergi
dah pergi dah, yang duduk sana tu. Masa saya pergi Cape Town baru ni dengan Johannesburg, dua tempat tu, bila tanya ayah kerja apa, Proton, ada Petronas, ada satu lagi doktor, yang tak anak dia Hafiz dan ambil alim terus. Lepas tu bila saya tanya lepas ni nak buat apa, dia kata ayah suruh ambil SPM, suruh ambil medik, kedoktoran. Tengok dia, maknanya ayah sekarang ni dia bila dia ada kesedaran agama, dia pandai dia channelkan anak dia tu, salurkan anak-anak dia tu untuk menjadi manusia yang berguna, yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi ilmu fardu ain lah dia ada. Kalau betul dia channelkan anak dia ke kedoktoran ataupun juruteraan sebagainya, maka ilmu fardu kifayah pun ada. Dua-dua ilmu ada pada diri anak dia. Setelah dia mengetahui bahawa pada dia hanya ada ilmu kifayah, fardu kifayah. Pada aku sebagai ayah sekarang ni, ayah aku dulu train aku ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain yang mendalam tak ada. Bila ada kesedaran itu, kesedaran itu bagi mana kakak? Bagi daripada kuliah-kuliah yang diajar di pejabat-pejabat kerajaan dan juga di masjid. Bila mari kesedaran tu, anak ini ayah yang seperti ini dia cuba beki suasana pendidikan di kalangan anak-anak dia, maka dia buat macam tu. Jadi alhamdulillah kalau dan memang banyak macam saya cerita ada satu orang jurutera Petronas, dia belajar kat Cape Town, hafaz Al-Quran, balik ambil SPM jadi jurutera. Seorang lagi di jurutera UIA sedang belajar, anak ayah yang sama, tapi ayah dia tu wartawan, ayah dia wartawan, dan anak dia seorang lagi sedang belajar master, lepasan di Afrika juga, sedang belajar master di Jordan. Dia ambil dua-dua master satu masa. Itu dia kelebihan budak, tuan-tuan. Bila saya tengok dia hafal Quran ni, kelebihan dia, otak dia geliga, memang geliga. Dia boleh buat dua-dua, satu Islamic Finance dan satu lagi apa ni dia panggil syariah biasa, syariah biasa, dan satu lagi Islamic Finance. Jadi benda ni yang dibuat oleh kebanyakan ibu bapa sekarang ni, dia ada kesedaran. Dan kalau kita ada lagi anak-anak yang seperti itu, maknanya masih ada kesempatan. Saya tengok di Ampang ni katanya ada satu college agama yang hafal Quran di Ampang, As-Safa kalau nak buat kat sini, maknanya lokalnya ada. Di Malaysia ni pun dah banyak. Dan kalau nak hafal Quran yang orang panggil yang tradisional betul, di Kubang Bujuk, Terengganu. Itu kalau nak hantar yang lokal, di tempat sini lah. Cuma kalau hantar luar negeri itu dia ada perbezaan sedikit lah, kelebihan suasana, bahasa. Baik, jadi bila dia kata sini, seorang tidak menjadi alim kecuali dia kena belajar. Belajar, dan tak boleh jadi alim kecuali jika dia amal. Nak jadi alim tu maknanya dua lapis. Lapis pertama dia kena belajar. Lapis pertama dia kena belajar. Lapis kedua dia kena beramal. Beramal dengan ilmu, barulah maknanya boleh dianggap sebagai alim. Dan kita pun, ialah kita sendiri yang tak belajar apa benda ni, yang tak belajar sangat, tak belajar hebat sangat lah bab ilmu ni, kita pun nak panggil satu orang untuk guru ke alim, nak bagi status untuk guru, nama nak panggil dia untuk guru. Bila nak panggil untuk guru, tuan-tuan, bukan saja kita tahu dia ni pergi Mesir, Mekah, pondok, lepas tu balik, umur dia dah tua, kita pun panggil tok guru dah. Berapa orang kita panggil tok guru di Malaysia? Cuba tuan-tuan ingat, berapa orang yang ada PhD, sampai peringkat PhD bab agama ni beratus, mungkin ribu yang ada PhD. Ada kita panggil tok guru, profesor, doktor, tak ada. Yang kita panggil di Malaysia ni yang terkenal tok guru ni, tok guru ni Aziz, tok guru Haji Adi, tok guru Arundin, tok guru Arun Tayyib, siapa lagi?
Lepas tu di pondok jumpa, walaupun tak ngaji tinggi, tapi kita panggil Tok Guru. Mana Tok Guru ni pondok sekian-sekian, Tok Guru. Yang banyak lah yang tu, yang popularnya itulah, maknanya Tok Guru ni Aziz, Tok Guru Ajadik, apa tu Haji Adilnya Harun yang mati baru ni. Nak cari Tok Guru lain di pondok. Tapi Tok Guru yang banyak-banyak ni, kita nak panggil tu tak sampai hati lagi. Dia tak sampai hati. Pasal apa dia? Sebab kita nak tengok dia punya ilmu dia, amalan dia. Ya tak? Amalan dia. Pondok amalan dia bagus, zikir dia tak percaya kau orang. Makan minum orang hantar jalan, tak hantar, tak ada. Tawakal dia tinggi. Hak jenis hak lain-lain tawakal tak apa nak tinggi. Tak berani nak buat macam Tok Guru pondok. Sebab tu saya kata hebat Tok Guru pondok ni, kita jangan cocok dia. Hebat. Dia balik-balik daripada Mekah ke apa benda, buka pondok. Tak mikir buat makan minum. Pasal apa dia fikir Tuhan bagi dia tu? Akhir sekali anak dia, alhamdulillah anak dia menjadi dia tu. Hebat-hebat belakang anak dia. Boleh hidup sampai sekarang. Bahkan anak murid bertambah. Jadi ini yang dikatakan belajar, amal, baru jadi alim. Lepas alim tu itulah kadang-kadang orang angkat dia sebagai Tok Guru, orang panggil Tok Guru, orang respect dia. Kadang-kadang nama Tok Guru tu akan dipanggil setelah tua sikit. Macam pondok pun kita orang yang buka pondok pun mula-mula kita tak panggil Tok Guru, orang panggil Ustaz. Ya tak? Bila dah lama tengok perangai dia bagus, apa dia semua, dia beramal dengan ilmu dia, campur tua sikit, Tok Guru lalu. Macam tu lah. Maknanya itu nak ceritanya, ilmu dia kena amal, baru ada taring dia, baru ada bisa dia. Baik, yang ke seterusnya, yakni seorang yang tidak dapat disebut alim, seorang tidak dapat disebut alim jika dia hafal ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Baca sekali. Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, ancaman terhadap orang yang tidak mengetahui hanya satu kali. Ancaman terhadap orang yang tidak mengetahui hanya sekali. Dan ancaman terhadap orang yang mengetahui tetapi tidak mengamalkan ilmu ini 7 kali. Juga ia berkata, saya tidak takut jika ditanya pada hari kiamat, apakah yang kamu ketahui? Tetapi saya takut jika ditanya, apakah yang kamu kerjakan dalam ilmu itu? Ini berat. Allah Ta'ala bagi tugas dan tanggungjawab yang besar dan berat kepada orang yang tahu dan belajar. Tentunya dah awak tahu, nombor satu, kauman-kauman kena beramal. Tuhan tanya, awak amal ke tak apa yang awak belajar? Nombor satu. Nombor dua, ada tak cerita korang? Dua tu je. Itu paling common. Hak Tuhan tanya. Hak lain-lain tu adalah banyak, itu kita tak usah cerita hak lain-lain. Itu cerita yang jenis orang panggil ialah maknanya yang kalau dikaitkan dengan hadis atas tu yang mungkin dibaca semalam tu, dikaitkan dengan apa ni yang dikatakan 7 benda soalan tu, maksudnya orang yang diberi amanah, kalau dia tu sebagai satu orang ahli ilmu, lepas tu dia pegang negeri, jadi menteri besar, jadi Perdana Menteri, banyak soalan. Kalau setakat beramal, apa ni belajar, maka Tuhan tanya, apa awak amal ke tak, cerita tak korang. Lepas tu ada orang jadi mufti, soalan dia lain pula, jadi sebab tu dia tengok dia kait benda ni, dia ada kaitan dengan hadis yang semalam. Saya ingat tuan-tuan dah baca, sebab semalam saya tak ada. Maknanya malam yukhalitu sultan, dia hadis tu dia lebih kepada satu ingatan, selagi mana ulama ni dia tak bergaul rapat dengan sultan ni maksudnya pemerintah, selagi itulah maknanya dia punya ilmu terpelihara. Kalau dia ilman lemah, dia bergaul buat duk tenggek bawah sultan, habis wasak. Sebab tu saya cerita ada satu mufti, tapi dia dah meninggal. Tapi sebelum dia mati, saya pergi rumah dia.
borak dengan dia, rapat dengan dia, ambil ilmu banyak. Tapi sebelum dia meninggal, masa dia memegang jawatan mufti itu, memang dia punya fatwa dia kalau baru. Tapi sebelum dia meninggal, dia cover balik benda tu. Dia cover dan ditulis balik tentang apa yang dia silap. Bukan, dia lah silap yang sedar lah. Oleh kerana duduk tinggi, mufti ni duduk bawah sultan, duduk bawah ketiak sultan mufti. Lepas tu dia kena ikut juga maknanya rentak pemimpin menteri besar ke Perdana Menteri. Jadi dia cover balik dengan membuat kitab-kitab baru menceritakan Islam yang sebetulnya. Termasuk dia telah membuatkan satu kitab yang berkaitan dengan hukum wuduk. Masa jadi mufti dia hak lawan sekali. Hak lawan. Sebab orang respect dia. Dia cakap orang dengar. Dia cakap orang dengar. Akhir sekali dia buat cerita balik sebenar wuduk itu apa dia. Maknanya kena buat. Dia sebelum mati alhamdulillah dia dapat cover dia. Dapat cover. Jadi itu yang dikatakan hadir kata tu yang dibaca semalam tu, maknanya dia ada kaitan. Kalau awak jadi mufti, jadi menteri besar, awak ada ilmu agama, jadi Perdana Menteri ke apa, soalan terlalu banyak. Tapi sebelum kalau tak jadi apa-apa, maknanya soalan yang normal kepada ulama ini ialah awak amal ke tak, yang kedua sampai ke tak. Itu normal. Kalau tak ada tekanan, awak tak sampaikan juga ilmu, setakat jadi guru biasa, takut nak cerita tentang agama. Ada juga saya jumpa cikgu biasa aja, takut nak mengajar, takut. Saya jumpa dia baik budak orangnya, tapi kenapa tak mengajar? Dia kata kalau mengajar lebih-lebih, cakap lebih-lebih ke benda. Dia sini cakap ni bukan saya dengar cerita orang lain, takut kena tukar. Dia kata saya dah beli rumah dah sini. Tengok, itu kecil-kecil baru, cikgu baru. Apa kata kalau jadi mufti? Tak tahulah kalau lagu tu. Tuan uji awak jadi cikgu baru. Apa ustaz kampung, duduk kampung. Dah beli rumah, dia kata Allah, dia kata kalau tuan tukar satu kerja pula. Dan dia buat cerita tak kawan. Tu tengok ustaz tu. Sekali dengan anak juga dulu dia tu belajar. Kena tukar Sabah dia tu rumah. Tinggal kat orang. Nampak itu yang dikatakan orang yang ada ilmu ni kan, orang panggil apa ni, soalan dia banyak. Habis kalau lagu tu baik jadi jahil. Soalan orang jahil pun ada juga kan, tak lepas je soalan orang jahil, orang kena parak juga kan. Orang jahil ni lagi parak. Kenapa orang tak belajar? Daripada muda sampai ketua baca Fatihah salah. Apa aku bagi umur kepada awak ni sikit? Awak mati 65 tahun, 70 tahun mati, umur 70. Awak jadi baik insaf mari surah masjid ni umur 40, 70, 30 tahun Fatihah tak betul-betul. Oh, soalan teruk juga. Jadi jahil ni pun itu baru cek soalan Fatihah. Tak cek yang lain lagi, anak bini ke apa benda tak cek. Jadi untungnya apa dia? Untungnya ialah jadi alim kena belajar. Sebab bila jadi belajar, apa masalah jadi baik? Setelah belajar ni tuan-tuan dia akan jadi baik. Susah hati ke suami bila tengok isteri mari surah masjid? Kerana apa dia mari surah masjid? Mari belajar. Pasal apa belajar? Nak jadi baik. Isteri duduk rumah tu susah hati ke suami bila mari masjid kerana nak belajar? Untuk apa dia? Untuk jadi baik, jadi suami baik. Mak ayah yang duduk rumah tu susah hati ke kalau hantar anak ke masjid untuk belajar kuliah maghrib? Untuk apa dia? Untuk anak jadi baik. Kalau susah hati jadi baik berat ada. Tapi saya pernah jumpa satu orang ibu, direct dengar telinga saya, dia marah anak dia pergi surah masjid. Bukan dengan cerita orang lain, saya pun sendiri dengar. Kebetulan jiran masa tu, tak nak cerita lah tempat mana-mana. Tapi anak dia akhir sekali jadi nakal. Lepas jadi nakal, saya pun baik dengan dia, dengan tu, ibu tu. Tapi anak dia jadi nakal tu saya tak tahu lah. Lepas tu saya pindah dia. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat
Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu alaihi wasallam.